Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, beritahulah pada kawan-kawan mana yang nak join. Sila masuk sekarang sebab saya nak terus je dengan topik kita pada malam ni. Sebab saya akan ambil masa sikit untuk bincang pasal topik kita pada malam ni. Okey, jadi saya terus mula je. Right? Okey, kita mulakan dengan info terkini, info terbaru dari Atomy. Okey, ini ada produk baru. Hari ni start launch, ada start jual tadi pukul 3. Ini Atomy Hand Balm. Hand Balm. Siapa yang beli ni? Saya dah order dah tadi 3 ni. Nak try. Kali ni dia berbeza dengan yang dulu. Berbeza dengan yang dulu. Kali ni dia punya pack dia besar sikit. Setiap tube ni 50 gram. Dulu dia sekotak, ada 4. Sekarang ni dia individually. Dia ada butter, ada pure dan ada marine. Dia beza-beza, tak macam dulu. Dulu tak ada marine, sekarang ni ada marine. So, macam mana kesan dia, saya pun tak pasti, tapi saya suka yang butter ni. Kalau baca butter ni, sebab butter ni dia mengekalkan kelembapan pada tangan. So, siapa yang perlu benda ni, mereka yang biasa lepas cuci tangan rasa tangan dia kering, terkering. Lepas tu, mereka yang nak guna sesuatu yang tak melekit. Ni tak melekit. Lepas tu, siapa yang nak tangan dia berkilat dan kelihatan lembap, dan juga orang yang nakkan hand cream yang bila pakai dia tak adalah nampak putih tu kan, dia nak clean finish. Lepas tu kemudian siapa nak yang tangan dia berbau harum, bau harum. Okay, so ini dah mula dijual hari ni. Okay, alright. Kemudian hari ni juga ada bundle set Ampule. Jadi bundle set dengan harga RM599. Ada 4 botol. Jadi sebotol harga dia RM149.75 sen berbanding dengan harga biasa RM177. Jadi setiap botol tu penyematan RM27.25. Jadi keseluruhan penyematan RM109. Sebab 177 kali 4 lebih. Okay. So masih ada dalam stok, masih ada lagi dekat mall. Siapa yang berhajat, pakat-pakatlah beli. Pakat-pakat. Especially orang yang duduk sejalur. Boleh kongsi. Sebab anda akan dapat PV yang sama dengan bayar cuma RM149.70, boleh dapat PV RM70,000. So ini satu yang sangat baik lah. Yang sangat baik. Okay. Alright. Next, akan ada produk baru juga. Yang ini Absolute Feminine Wash. Dulu ada Idam. Sekarang ni ada yang baru, Feminine Wash yang baru. Ini hari Khamis hari Khamis. Tapi bila saya baca yang ni dia berbuih tau. Dia berbuih. Dia ada ekstrak lemon, balsam lemon dan lemon. Kemudian ada ekstrak Artemisia annua yang melegakan dan menghidrat. Kemudian ada ekstrak buah Oputinia. Kemudian ekstrak Semaparis. Kemudian ada Picoton olamin. Semua benda ni. So kesan yang sangat menenangkan. Dan saya baca dari sini dia kata yang ni dia berbuih. Kita boleh buat buih dan gunakanlah di tempat yang sepatutnya. Dan saya akan order lah untuk ketiak. Sebab yang dulu tu untuk ketiak pakai dia sapu gitu je bagi kering. Tapi yang ni dia berbuih. Nak tengok kesan dia macam mana. Mungkin boleh hilang bau badan dan sebagainya. So ini akan keluar pada hari Khamis. Khamis ni harga dia RM49, 5,500 PV. Memang tinggi PV dia. Okay. So guna seperti berikut. Mandian sebagai mandian setiap hari. Siapa selepas berpeluh. Lepas tu sebelum dan selepas haid. Lepas tu jangka masa yang lama dan jika tidak berada di rumah. Bila kita keluar tu banyakkan pencemaran kan. So mungkin kita boleh gunakan ni untuk menyahkan apa-apa saja yang lekat pada badan kita. Okay. Alright.
Kehabisan stok sekarang ni, tengok line item ada 175 line item. Tapi yang out of stock cuma 7. 7 saja yang out of stock. Yang ini, Apple Crisp, Snow Tone Up Essence. Tone Up Essence dah rasa dah ada kot. Dah ada. Ini dah ada, sorry. Ada 6. Kemudian Brown Pencil, Oil Serum, Curry Paste, Manuka Honey dan juga Red Ginseng Jelly. Ini dah ada. Dah ada. Okey, itu 19 Februari dah ada tadi. Sorry, saya tak timur. So, Apple Crisp akan ada pada 22 bulan. Oil Serum 5 Mac, yang lain akan dimaklumkan. Okay. Alright. Success Academy akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Saya tengok kalau pada tu dia tulis ada tiket. Tiket masih lagi siapa yang berhajat. So, kali ni barisan program dia ada greeting speech oleh country manager Anakim. Kemudian Jerick Lai akan buat welcome speech sebagai selaku wakil Atomium. Kemudian Kia Wong akan beri tentang company introduction. Mungkin ini ada update baru tentang company. Dan saya akan berkongsi tentang Atomium story. Okay. Kemudian ada Caden Low cerita pasal Atomium Mestis. So biasanya bila sebut ni ada produk barulah. Kemudian ada 2 orang akan kongsi tentang live scenario dan seorang product testimony. So Diamond Master Mei Chan product testimony, kemudian Sales Master Chai Hong dan Diamond Master Yuana Loh sharing live scenario. Okay. Alright. Walaupun program ni bermula pukul 1.30 hingga 6.30, tetapi dia ada event hall. Selain pada tu ada Crown Master Choi Siyuk cerita pasal road to success. Okay, ada floor event, ada hall hall event luar pukul 11 sampai pukul 1. Okay, pukul 11 tu. So kat tema kali ni New Year. So siapa yang pakai ala-ala New Year tu ada peluang untuk dapat hadiah istimewa dengan syarat anda like TikTok Atomium Malaysia. Okay. Kemudian Waalaikumsalam Malong. Kemudian inilah yang kena buat tu. Kemudian ada juga bundle lucky draw. Ini siapa yang beli bundle itu hari, bundle set Chinese New Year tu dan hadir di SA dan besok tarikh akhir untuk last isi Google Form. Anda berpeluang untuk lucky draw dan ada special lucky draw lagi. Kemudian ada juga ampau, ada 1000 paket ampau. Untuk dimenangi juga. So dia akan buat cabutan. So siapa yang berhajat datang awal pukul 11. Kemudian kita masuk topik pada minggu ini. Okey. Kiri atau kanan. Minggu lepas saya cerita pasal kita nak tambah ahli rangkaian, kita buat home party. So bila dah dapat prospek-prospek ni, kita nak tahu, nak letak kiri ke kanan? Nak letak kiri ke kanan? Okay. So, saya nak buka minda tuan-tuan dan puan supaya boleh buat keputusan. Alright. So, kita mendaftar ahli baru. Apa sebab mendaftar ahli baru? Sebab dia ialah untuk membesarkan rangkaian pengguna. Sebab tu kita buat home party. Kita buat demo, kita tunjuk. Kita nak lahirkan pengguna. Bukan hanya sekadar nak dapat ramai orang dalam rangkaian, tapi tak membeli satu apa pun. Okay. Sampai expired. Kemudian, ingat, Atom ini menggunakan sistem binary 2 kaki. Yang ni kiri dan kanan. Kalau dekat Atom dia biasa sebut A, B. Grup A, Grup B. Grup A, Grup B. Senang. Kemudian, setiap ID boleh diguna hanya 2 kali saja. Sekali untuk kiri, sekali untuk kanan. That's it. Habis. Lepas tu kita akan guna ID orang lain yang duduk bawah rangkaian kita. Okay. Kemudian, bila join, sukaanggotaan tu akan luput dalam 2 keadaan. Nombor 1, jika selepas mendaftar,
tak membuat sebarang pembelian produk ber-PV. Dia kata pembelian tu mesti produk yang ada PV. Tak kisahlah 750 PV ke, 1000 PV ke, 200,000 PV ke, tak kisah. Kalau tak buat pembelian, keahlian akan luput. Okay. Ini kita sebut tempoh bertenang. Tempoh bertenang. Atomy bagi tempoh bertenang 6 bulan. Okay. Alright. Keadaan kedua ialah selepas membeli produk, dah pernah beli, tetapi selepas 12 bulan daripada tarikh pembelian tu tak beli apa-apa, maka dia akan luput, juga luput. Jadi banyak orang silap tang ni lah. Bila dia dah beli, dah pernah beli, dia ingat itu evergreen. Sebab Atomy tak ada yuran tahunan, tak ada. So, kita tak ada yuran tahunan, tak ada yuran bulanan, tapi Atomy nak kita membeli. Saya dapat balasan dari seorang yang saya follow up. Dia beritahu apa? Dia kata zalim Atomy ni meluputkan keahlian ahli yang tak membeli 12 bulan. Saya jawab balik. Saya kata protect kereta pun selepas 12 bulan pun kena renew. Kalau tidak tak boleh bawa kereta. Bawa juga salah. Jadi kita kena faham Atomy ni bisnes. Jadi kalau kita dah tak beli, maknanya kita tak berminat lagi. Kenapa nak simpan keahlian orang tu? Keanggotaan orang tu? So, lebih baik tamatkan je. Sebab tu orang tu tak berminat. Sebab Atomy ni macam saya cerita minggu lepas, dia tumpu pada produk harian. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maknanya kalau tak ada beli pun, takkan hari-hari kita tak gosok gigi. Kita tak mandi. Kita tak mencuci pakaian. Tak cuci pinggan mangkuk. Jadi, istilahnya kita tak minat pada jenama Atomy. Kenapa nak simpan? Kan? Kalau lainlah, kalau Atomy ni dia fokus pada rantai, tilam magnet, itu orang tak belilah. Sebab itulah kita kena faham konsep. Kita kena faham konsep apa yang Atomy sediakan untuk ahli-ahli untuk dibeli. Okay. Kemudian, dalam rangkaian ni tiada had jumlah ahli dalam rangkaian. Tiada had. Memang infinity, sampai infinity. Tapi kalau mengikut Pak Hanggil, apa yang dia sasarkan kepada semua ahli ialah ada 250 orang pengguna tegar yang berbelanja setiap bulan 50,000 PV. Lebih kurang RM400 sekotak hemoin. Itu dah cukup. Dah cukup kita dapat income yang stable. 250 orang. 125 di kiri, 125 di kanan. Sebab apa? 50 orang kiri kanan beli pada cycle 1. 50 orang beli cycle 2, sekotak hemohim. Cukuplah anda sales master, auto sales master. Yang 25 itu reserve. Takut dalam 50 tadi ada orang yang tak membeli. Maka itu reserve. Sebab tu Pak Anggi kata 250 orang je. Kita ada beribu orang tapi kita tak boleh nak servis dia. Tak boleh nak jadikan dia pengguna tegar, product lover. Susah. Mungkin tuan-tuan dan puan cakap, cakap senang lah. Sebab masalahnya memang cakap senang. Cuma kita tak bercakap dengan betul. Kita tak bercerita dengan betul. Bila kita tak cerita dengan betul, tak sampaikan maklumat dengan betul, maka orang akan buat tanggapan, Atomy barang mahal. Okay. Alright. Rantaian ahli, maknanya dia punya chain, dia punya connection tidak akan putus meskipun ahli tu dah keahlian dia luput. Member tu dah luput. Still dia dalam rangkaian kita, bawah dia semua still bersambung dengan kita. So siapa-siapa yang di bawah tu, kalau berbelanja, PV dia tetap naik pada kita. So kita jangan bimbang. Jangan bimbang. Janganlah kerana dah ada yang expired bawah tu, kita dah risau. Jangan bimbang. Tambah je orang kat bawah tu. Kadang-kadang kalau perlu buat lencongan. Buat lencongan. Okey, nanti kita tunjuk. Okey. Mendaftar ahli, mungkin ada orang dah lama, dia tahu dah apa benda nak maklumat. Tapi saya nak cerita sekali lagi.
Itu juga. Calon mestilah benar-benar wujud. Sebab ni ada berlaku. Dia calon fake. Calon fake. Tapi attorney ni dia bijak. Dia pegang pada IC number. Dia pegang pada IC number. Bila IC number, sama ada number tu dah registered, dia akan beritahu. IC dah didaftarkan. Kadang-kadang orang nombor IC lain, nama dia taruh lain, dia ubah nama. Ini pernah berlaku lah. Saya pernah terima yang macam ni. Lepas tu saya cakap. Okay. Kemudian, suami dan isteri berkongsi satu akaun. Tak boleh ada separate account. Kalau mana yang terbuat silap tu, buat keputusan. Nak matikan salah satu pada akaun tu. Jangan buat dua. Okay. Kemudian, maklumat yang diperlukan, seperti biasa, nama penuh seperti dalam IC. Ini bila cakap seperti dalam IC, ada juga orang hantar, dia buat macam dia tulis biasa. Dia tak tulis BIN, tak tulis BINTI. Kadang-kadang pada dia memang BTE. So, kena tulis BTE. Sebab apa? Attorney ni, dia kalau kita layak dapat bonus, dia akan bayar direct kepada akaun bank. Bank pula, dia nak verify duit nak masuk ke akaun tu. Sekarang ni kan ada amla lah macam-macam. Sebab tu bank dia very particular. Lepas tu nanti bila ada silap, bila tak ada masuk, nanti salahkan attorney. Sebenarnya attorney tak salah, kita yang silap. Kita yang salah. Okay. Kemudian nombor IC. Okay. Nama dan nombor IC ni kalau kita buat silap pendaftaran, kita tak boleh ubah. Yang mendaftar tak boleh ubah. Kena hantar maklumat, hantar IC ke customer service untuk diperbetulkan. Sebab tu saya nak cakap ni, saya nak bagi terang. Dua benda ni tak boleh ubah. Dua ni tak boleh ubah. Tapi kalau alamat, anytime boleh ubah. Salah hari ni, esok boleh ubah. Berpindah, boleh tukar alamat. Tak ada masalah. Begitu juga nombor handphone. Tersilap, boleh ubah. Kita tukar handphone, boleh tukar. Tak ada masalah. Kita sendiri boleh tukar. Dan email. Email ni, jika ada. Jika tak ada, kita gunakanlah email kita. Tak ada masalah. Untuk kita daftarkan orang. Jadi janganlah kerana tak ada email, tak boleh nak daftar. Sebab ramai yang bertanya saya ni. Sebab tu saya bila buat ni, ada orang bertanya. Bukan orang baru tau, orang lama. Sebab dia tak faham. Okey, tak faham. Okay. Kemudian, pendaftaran. Bila cakap pasal pendaftaran, kita boleh buat menggunakan aplikasi attorney mobile ataupun website. Ada dua pilihan. Ada setengah orang buat pakai attorney mobile. Ada setengah orang buat pakai website. Saya lebih suka guna website. Tapi pada malam ni saya tunjuk dua-dua. Okay. Kemudian, warga negara dan penduduk tetap boleh didaftarkan akaun bisnes. Bila kita kata akaun bisnes, dia bermula dengan consumer, kemudian tukar jadi distributor. Itu akaun bisnes. Okay. Ini saya nak jelaskan. Sebab ada yang bertanya, IC merah. IC merah tu penduduk tetap lah. Boleh didaftarkan ke akaun bisnes. Okay. Bila kata IC merah, boleh didaftarkan ke akaun bisnes. Selain pada itu, bukan warga negara, contoh yang bekerja di sini, Bangla ke Pakistan ke, sebab attorney tak ada tempat negara dia, maka dia boleh didaftarkan sebagai ahli bersekutu. Global membership. Bila ahli bersekutu, kita kena faham, dia tidak boleh menjana pendapatan. Kelebihan dia daftar dulu ialah dia boleh menggunakan produk dan apabila attorney dah buka cawangan di negara tersebut, dia automatik boleh tukar ID dia status tu daripada global kepada business account. Dan dia pun dah ada network. Jadi akan mudahlah kalau untuk dia menjana pendapatan kalau dia nak. Dan untuk dia berkempen pula kerana dah ada pengalaman menggunakan produk, dia boleh mudah untuk bercerita tentang produk kepada rakan-rakan di negaranya. Kemudian, ahli baru
automatik akan duduk di kiri orang, di kiri sponsor jika belum ada ahli lain. Automatik. Automatik. Ini pun banyak orang silap. Kan dia hajat dia nak taruh anak dia belah kaki kanan. Tapi belum ada orang di bawah dah duduk kaki kiri. Tapi tak ada masalah, cuma dia pula tanya nak tukar, nak tahu kanan, nak tahu. Jadi tak perlu sebenarnya itu. Kalau dah duduk kiri, biarlah kiri. So nanti adjust saja. Okay, kemudian susun mereka yang dekat berada dalam jalur yang sama. Jangan pisah-pisahkan. Kalau anak tu, biar anak tu duduk sejalur. Janganlah anak A, B. Kecuali lah ada ramai sangat anak. Boleh tahu belah kiri separuh, kanan separuh. Tapi kalau sebelah-belahnya biasa jalur. Sebab apa? Ada advantage. Advantage dia kenapa? Bila ada bundle set. Kalau kita beli tu banyak nak guna. Jadi kita boleh share. Jadi masing-masing dapat menggunakan dengan harga yang lebih murah, tetapi PV dapat PV yang lebih. Sebab tu penting. Sebab tu kita kena buat perancangan. Sebelum kita mendaftar ni, register ni, kena buat perancangan. Okay, kemudian, jangan pecah kumpulan agar tidak berkecil hati. Kumpulan ni maksudnya, kalau macam kita ada kawan-kawan satu pejabat. Jadi kita cerita-cerita, biarlah mereka tu duduk satu jalur. Jangan si A duduk kanan, si B duduk kiri, si C duduk di kiri, F duduk kanan. Jadi kalau kita bercerita-cerita, masing-masing berminat produk, tak semua dapat manfaat. Kalau satu jalur, mana bila salah seorang membeli, dia akan dapat manfaat. Especially kalau orang yang di bawah membeli. Okay. Kemudian, ini sangat mustahak. Hargailah ahli yang diletak oleh sponsor. Peringkat awal, kita belum ada kawan lagi nak letak. Belum ada orang nak letak lagi. Tapi dalam sistem automated macam kita kata tadi, setiap ID itu boleh guna 2 kali. Jadi mungkin sponsor kita, atas pada sponsor kita, nak letak orang, dia akan duduk di kiri. Okay. Jadi kita tahu, kita buka-buka, tengok orang dah ada di kiri. Jadi kita kena hargai tu. Hargai. Apa yang kita nak hargai, nanti kita tengok. Kemudian, penambahan kaki kiri adalah tugas bersama. Okay. Tugas bersama. Maksudnya, semua orang dalam sistem 313 ni, semua orang akan letak orang di kiri. Itu sebab kita tugas bersama. Bukannya kita tengok ada orang kiri, kita jadi tamak, kita tumbuh kanan sebab dengan harapan kita boleh cepat dapat pairing. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Okay. Right. Now, kita tengok contoh struktur peringkat awal. Peringkat awal, kita tengok. Okay. Peringkat awal, sponsor yang letak. Okay. Kemudian, kita letak rakan-rakan di bawah mereka, sponsor tu. Kemudian, dah cukup 3, maka kita letak anak-anak di kanan. Ataupun saudara mara kita ke kanan lah. Okay. Kemudian, bila anak-anak tu boleh duduk kiri, rakan anak-anak boleh duduk kiri mereka. Alright. Anda. Okay. Mula-mula ni, sponsor letak. Sponsor letak. Kita pun tengok, seronok. Kita pun mungkin masa seminggu, mungkin masa 2 minggu, mungkin masa sebulan. Tak tahulah keadaan. Kita tengok dah ada orang. Jangan sekali-kali kita letak di kanan. Jangan sekali letak kanan. So, kita kena santuni ni, kita pun kena buat benda sama. Kita tahu rakan-rakan kita dulu. Rakan-rakan. Dah ada 3, barulah kita masuk anak-anak kita di kanan. Di kanan, di kiri. Bila kanan, yang ni di kiri anak. Di kiri anak. Yang ada di situ. Okay. Saya buat gini semudah. Kalau saya buat sejalur kan, dia nampak tak tahu mana kiri, mana kanan. Okay. Ini peringkat awal. Lepas tu kita start guna, kita start bercerita, maka kita tengok pertumbuhan dalam rakan. Ini anak-anak boleh letak rakan-rakan di bawah. Okay. Rakan-rakan dia, boleh letak rakan anak-anak. Taruh. Okay. Alright. Siapa nak kanan ni? Siapa nak kanan ni? Okey. Kalau anak-anak dia kahwin, tahu ipar-ipar dia. Ini ipar-ipar, mak saudara, siapa boleh tahu belah kanan.
Tapi belakang ini biar rakan-rakan. Sebab apa? Anak-anak ni kalau dia bekerja, nanti dia mudah dapat kawan, mudah nak cerita, sunnah. Jadi ramai yang akan dapat benefit. Okay. Right. Setelah berkembang, struktur dia berubah. Ini tadi tadi berubah. So, bila kata ni, kita mula mendaftar ahli di kanan. Okay. Maknanya, akan ada. Yang orang ni tahu anak-anak dia. Sebab dia dah ada kan. Dia akan tahu, dia dah tahu anak-anak dia. Yang ni pun tahu. Jadi format tak berubah. Dan tidak berpecah. Ini masalahnya kita, orang pertama duduk di KL, orang kedua duduk di Seremban, orang ketiga duduk Penang. Jadi susah nak berpakat. Jadi kalau boleh, lokaliti tu. Kalau kita ada orang di Penang, kita cari dekat-dekat. Tapi peringkat awal letak dulu yang mana panglima-panglima kita. Orang yang boleh bekerjasama dengan kita. Okay. Kemudian baru rakan anak-anak, rakan-anak. Semua kanan adalah tanggungjawab sendiri. Sebab kanan ni, mereka tanggungjawab mereka. Bukan tanggungjawab daripada sponsor. Semua kanan ni tanggungjawab dia. Okay. Okay. Tahu. Pastikan semuanya berada dalam sistem perjalanan termi. Bila kita dah daftar orang, kalau kita tengok dalam kita punya peraturan, terms and condition, adalah menjadi tanggungjawab sponsor. Sponsor ni adalah sponsor dia. Sponsor ni, dia sponsor. Ni sponsor. Untuk membimbing orang di bawah dia untuk memahami anatomi. Sebab tu kita buat suatu perkara tu, biar kita kena selesai. Selesai. Dalam masa 48 jam dah selesai. Jangan tangguh. Tangguh, dia akan jadi sejuk. Bila sejuk, dia terbeku. Tak bergerak dah. Okay. So, inilah kalau boleh, kita susun macam ni. Susun dengan mudah kita nak berpakat. Mudah kita nak berpakat. Bila kita nak fight untuk mastership nanti, senang. Senang sebab ada orang yang di bawah kita yang boleh dengar cakap kita. Orang yang yakin dengan kita punya kepimpinan. Daripada orang yang tak kenal, hari ni baru nak kenal, baru nak selami, sulit, lambat. Okay, lambat. Okay, right. Next. Kita pilih kategori. Bila kita nak daftar tu, kita kena pilih kategori. Okay. Ini kalau guna website, ini kalau guna apps. Okay. Pilih kategori, kita pilih. Kita tekan join us. Kemudian, kita kena pilih kategori. Kalau sini nampak ada 3 ni. Consumer, distributor, global membership. Sama juga consumer, distributor, global membership. Kalau dia tu warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap, kita terus pilih consumer. Kenapa nak pilih consumer? Baik pilih distributor sebab nanti nak jadi distributor juga. Jangan. Kalau kita pilih consumer, selepas dapat ID, orang tu boleh terus login. Kalau pilih distributor, dapat ID, dia tak boleh nak login. Nak kena buat proses verifikasi dulu. Nak kena hantar IC dulu. Jadi kalau kita register tu hari Jumaat petang, dia nak hantar IC malam tu, office akan tengok hari Isnin. Hari Isnin, tengok kalau ada banyak, mungkin hari Rabu baru kita dapat verifikasi itu lulus. Itu pun kalau kita submit IC yang terang, yang jelas. Kalau tak terang, kelabu, lagilah lama. Jadi rugi. Sebab orang yang kita daftarkan ni, dia daftar kerana dia dah minat, dah teruja nak beli produk. Kalau dia tak boleh login lagi, terkedu dia. Lebih baik kita daftar sebagai consumer. Jadi consumer, dia dapat ID, kita terus boleh bagi dia login. Okay. Kemudian, ini perjanjian. Ada perjanjian. Jadi, mungkin anda yang masuk, tak sempat baca. Sebab kita tekan all agree.
Tapi selepas mendaftar, sepatutnya anda buka perjanjian ni, baca, tengok. Apa sebenarnya perjanjian kita dengan Atomy dan apa yang Atomy janji dengan kita. Boleh tengok. Okey, perjanjian ni kalau guna website dia akan keluar dulu. Kalau guna apps dia kemudian. Okay? Sebab tu pilih all agree, kemudian bawah tu tekan confirm. Bila confirm baru dia pergi paparan sepatutnya step ketiga. Okay. Step ketiga, pengisian maklumat peribadi. Ini pun banyak orang keliru. Okay. Borang dia, kalau ini macam ni, kalau dalam apps dia macam ni. Beza sini kalau tengok nombor IC dia 6, 2, 4. Kalau sini IC dia macam ni straight. Yang sini dia berbaris 3. So, masukkan nama dan juga kalau seandainya orang tu ada alias. Kata Haliri, alias Hillary. Tu alias tu boleh letak alias. Tapi kalau nama dia Nur Ain, ada apostrophe, itu dia tak boleh. Dia tak terima. Biarlah. Tak ada masalah yang tu. Tapi kalau ada alias, boleh letak alias. Okay? Letak alias. Kemudian, password. Sebelum ni, masa kita join mula-mula dulu, password rangkaian DTA ini kita letak ABCD 1, 2, 3, 4. Semua orang sama. Dan kita pesan, jangan tukar password. Kenapa jangan tukar password? Mudah untuk sponsor nak check kita punya account. Nak bantu kita, nak buat analisa dan sebagainya. Tetapi Atomy sekarang, dia dah buat keputusan, password tak boleh alfabet, straight 4, ataupun digit, dan nombor angka pun tak boleh straight 4. Maka kumpulan DTA dengan persetujuan daripada super upline kita, maka dia tetapkan DTA alias 313 alias. Ini semua orang guna ni. Okay. Jadi dia tidak ada ikut urutan. DTA tak ada urutan, 313 tak ada urutan. Sebab tu dia bolehkan. Okay. Kemudian untuk guess password. Sebelum ni guess password tak tulis pun tak apa. Tapi sekarang wajib tulis. Kalau tak tulis dia tak lengkap. Jadi guess password DTA alias 313 alias kosong. Kenapa ada guess password? Sebenarnya guess password ni sebelum pada ni, kalau orang yang tak ada ID, dia tak boleh nak masuk ke mall tu. Dia tak boleh masuk ke mall. Jadi kalau kawan kita nak tengok, kita bagi ID kita, bagi guess password, dia boleh masuk mall. Jadi guess password tak akan masuk ke my office. Dia hanya boleh masuk ke mall saja. Jadi jangan pula nanti bila apa ni, type ID sini tahu kosong. Jawabnya masuk mall je lah, tak boleh masuk my office. Okay. Alright. Selepas isi ni, selanjutnya, kita isi semua. Kalau sini dah lengkap semua, dah semua lengkap. Okay. Dah semua lengkap, password semua dah complete. Kalau sini kita tanda petak ni. Persetujuan akan terima maklumat daripada Atomy. Okay. Kemudian, kita pilih confirm. Kita tekan confirm. Sini kita tekan confirm, sini pun tekan confirm. Okay. Alright. Lepas tu, apa jadi? Dia nak maklumat sponsor. Ini yang kita kena pakat tadi. Kita kena tengok dulu di mana kita nak letak. Di kiri atau kanan. Okay. So, bila keluar sponsor, dia keluar macam ni. Masukkan ID. Okay. Saya saja buat dummy. Okay. Masukkan ID. Saya masuk ID saya. Bila masuk ID saya, dia kata left and right position occupied for this sponsor. Okay. Kemudian dia akan keluar carta ni. Raimi ni ada kiri, ada kanan. Mana tak boleh guna dah. Dia akan ada macam tu. Okay. Jangan kita panik pula. Ada keluar ni. Bila dia keluar ni, kita tekan OK, dia akan keluar benda ni. Kata ni. So, kita kena pastikan. Sebab tu kadang-kadang bila kita daftar ni, kita kena ingat. Bila mendaftar ni, orang di atas pun nak mendaftar. Betul, kadang-kadang kita tengok, kita nak pakai ID ni. Contoh macam ni kan. Contoh.
Kita dah taruh dah, kita nak pakai ID ni. Habis tiba-tiba masuk. Kiri dah ada, nak pergi kanan. So, kita jangan teruskan. Contoh, bila kita proceed macam ni, bila kita tukar ID, kita nak, lepas tu kena cari isi. Dan juga isi ni biasanya, dia ikut isi sponsor. Kalau sponsor kita ni, Alam Damai, dia akan ikut isi tu nanti Alam Damai. Kalau sponsor kita isi tempat lain, dia akan ikut isi tempat tu. Jadi nanti kita kena buat keputusan nak letak isi mana. Okay. Yang ni tekan join us. Kalau ni tekan join us. Okay. Nampak? Maklumat isi tu, macam dia kan, bila kita bagi orang baru, tahu ID baru, tengok 2 petak kosong. Masuk tu 2 petak empty. So kita pilih lah, ambil ID tu masuk, dia akan pergi ke kiri. Tekan confirm, dia akan pergi ke kiri. Kiri dan kiri. Kalau sini pun dia kiri, sini pun dia pergi kiri. Okay. Alright. So bila masuk kiri, dia masuk dah ID itu, dia masuk sekali dengan dia punya isi. Masuk sekali dengan dia punya isi. Nama orang tu, nama kita punya sponsor ada, dia masuk sekali dengan isi dia. Isi di mana. Jadi, di sini, kalau kita dalam rangkaian DTA, seboleh-bolehnya, kita letaklah isi tu, isi dalam rangkaian DTA. Kan? Seboleh-bolehnya lah. Tak kira lah mana-mana. Ini bagi mereka-mereka yang tak berkeperluan nak guna isi. Maka bolehlah buat macam tu. Tapi kalau contoh, kalau macam kita ni, memang takkan beli barang lebih pada RM190 kalau sekali beli. Jadi kita nak gunakan isi untuk sebagai tempat pengantaran. Maka kita gunakanlah isi di tempat yang berhampiran dengan kita. Juga kalau ni kita berminat untuk mengikuti aktiviti-aktiviti di isi dekat dengan tempat kita, maka wajarlah kita letak isi bawah tu, kata nanti isi tu malah layan kita. Kan? Jadi ini terpulang pada masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, saya sarankan letaklah di bawah isi rangkaian DTA. Mana Kuala Nerus, Barakah, Anggrek, Shah Alam, Bangi. Yang tu bawah grup DTA. Yang lain dah tak ada dah. Yang lain dah tak ada. Tinggal 4 je lagi. Okay. Jadi kita bantu supaya isi akan dapat 6% daripada pembelian kita. Okay. Kemudian dah sudah tu tekan confirm. Tekan confirm. Bila tekan confirm, yang ni saya tak tekan yang di website, di app saya tak tekan. Kalau tekan nanti dia terus pergi daftar pula. Sebab saya tak dummy tu, dummy nama saya je, I know what I see, saya tukar. Okay. Bila ni, dia akan keluar macam ni. Kalau website, dia akan keluar macam ni. So kita semak. Betul ke tak betul? Apa yang ditulis. Takutlah kadang-kadang jari besar kan. Jadi tertekan. Nak nombor 6 jadi 8. Kan? Jadi tekan. Apabila dah keluar ni, kita screenshot. Tangkap layar. Kita screenshot. Sebab maklumat ni diperlukan oleh BP kita nanti. Apabila dia nak, sebab dia nak tahu siapa sponsor dia. Apa ID sponsor dia. Sebab nanti kalau dia buka lineage, dia nampak lineage tu dari dia nama dia. Siapa atas dia tak tahu. So, dia bukan. Dan apabila kita tekan done tu, dia akan keluar macam ni. Dia keluar ni. Ini pun kita tangkap layar. Kita screenshot dan bagi pada dia. Screenshot bagi pada dia. Jadi apa yang saya buat, saya letak benda ni dekat dalam saya punya file saya buat PowerPoint. Jadi sebab tu bila ada yang saya register, saya ada data, kedua-dua data ni saya ada. Jadi bila dia expired apa semua, nak renew, nak ada data balik semua, saya ada maklumat ni. Itu bagaimana saya simpan lah. Sebab tu, orang yang guna apps, screenshot hantar, jadi ada disadvantage. Ingat, kita ni adalah bisnes kita kena takbir. Kita kena atur. Bila kita atur, barulah kita dapat dia punya impak dia, kemudahan dia apabila orang tu expired,
Bila dia lupa, bila dia tukar password. Sebab nak tukar password, dia perlukan IC. Kat sini ada IC. Kalau buka dekat akaun tak nampak IC. Kat sini ada IC. Okay. Alright. Okay. Okay. Apa kita nak buat selepas kita daftar? Lepas kita daftarkan orang tu, apa kita nak kena buat? Dia ada benda yang kita kena buat. Okay. Nombor satu sekali, kita kena berikan maklumat keanggotaan, ID dan password. Hantar kepada kita, pada dia. Okay. Hantar pada dia. Okay. Kemudian, kita kena bimbing cara untuk membeli produk. Ini yang jarang kita buat dulu. Sebab kita daftar terlampau ramai, hantar gitu je. Ada setengah orang, dia tak reti. Kita bagilah pun instruction, dia tak reti. Dia nak tunjuk. Contohlah, ada bulan lepas. Dia kata dia buat pembelian selalu tak lepas. Bila time pembayaran selalu tak lepas. Sebab apa? Dia salah pilih. Dia salah pilih. Online banking tu dia nak buat online banking tapi dia pilih tangkat tu. Yang awal belah awak banking sekali kad. Memang tak boleh lah. Sebab tu dia nak kena apa kata orang? Kena bijak. Kita kena guide dia. Sekurang-kurangnya dia tahu macam mana nak guna untuk pembayaran. Nak guna apps, nak guna tu untuk pembayaran. Kemudian selepas kita daftarkan dia cerita nak beli produk tu, kita buat tindakan susulan dalam masa 48 jam. Dalam masa 48 jam. Kalau lebih pada tu, dah sejuk. Tadi dah cerita dah, dia dah seronok dah nak beli handbum. Sebab ni baru cerita dah seronok dah. Ini baru. Kerana kita tak follow up, dia pun tadi masa belajar tu pun ingat-ingat lupa, tak beli. Akhirnya sampai sudah tak beli. So, kena buat 48 jam. Kemudian, selepas dia beli, kita kena agak tengok. Buka akaun dia tengok dah delivered belum. Kalau dah delivered, dan kita kena minta maklum balas. So, macam mana produk dah guna, macam mana rasa. Jadi, waktu tu, kalau dia kata bagus, agak-agaknya siapa lagi yang patut guna ni? Mari saya tolong cerita kat dia. Masa itu kita boleh dapat dah. Jangan kita biar lama sangat. Kalau kita biar lama sangat, kita pula dah fokus pada orang lain. Lepas tu dia berkata, sponsor aku tak tolong pun, tak ada nak cerita apa pun. Okay? Alright. Kemudian, kita kena sampaikan berita produk baru dan juga tawaran. Kena sampaikan. Sebab kita jangan harap setiap ahli yang kita daftarkan tu, mereka akan buka website hari-hari. Setengah mereka tu bukannya full time, part time. Jadi kita ni yang sering buka ni, everyday buka ni, tengok. Ada kita sampaikan info. Jangan kita tunggu. Jangan kita berharap, dia pandailah sendiri. Dia biasa order loh. Biasa beli kat Shopee kot. Itu dia dalam beli Shopee, dia teringat apa yang dia nak beli, dia akan masuk beli. Tapi di item ini lain. Item ini lain. So, kita kena bagi keterujaan untuk dia menukar jenama. Okay. Kemudian, jemput sertai sistem kejayaan anatomi. Kena masuk sistem. Sebab apa? Rata-rata orang luar, dia tengok anatomi, dia anggap anatomi ni MLM. Saya dah tunjuk minggu lepas. Tapi kita bukan MLM. Kita hub pengedaran global. Kita ni, anatomi ni, Pak Hanggir ni nakkan members dapat harga produk direct dari kilang. Hanya melalui perantara dia, shopping mall anatomi sahaja. Jadi, kalau kita tak bawa dia masuk dalam sistem, dia akan buat beranggapan benda yang sama. Aku beli, upline aku untung. Apa upline untung? Dia cuma menyumbang pada satu kaki saja. Anatomi ni, kalau nak dapat pendapatan, mesti nak dua-dua kaki bergerak.
kiri dan kanan. Dan dia beli harga sama dengan apa yang kita beli. So, di mana kita dapat untung? Sebab benda-benda macam ni, kita kena faham. Sebab setengah orang tu, apa-apa beli, mengayakan upline. Mana tang kayanya? Kan? Kita bukan ada overriding. Ada overriding lain cerita. Okay. Kemudian, cuba dapatkan peluang untuk berjumpa lagi. Ini yang kita panggil follow through. Bukan follow up. Follow up tadi yang ni. Ini follow through. Kita berjumpa lagi, kita boleh cerita. Hari tu cerita yang ni, sekarang kita cerita yang advance sikit. Supaya boleh buka minda dia untuk berubah daripada consumer kepada prosumer. Itu yang kita nak. Okay. Dan juga kita boleh bagi penekanan lagi. Penekanan lagi tentang mengapa orang lain harus guna produk item ini. Kerana kita boleh berjimat dan kita boleh sihat. Bila kata sihat, sihat ni bukan cuci baju, cuci pinggan mangkuk sihat. Oh ya, contributing sihat, tetapi sihat kepada produk pemakanan. Sebab ramai orang kita ni terlalu bergantung kepada ubat. Tak payah, nanti sakit boleh ambil ubat. Kalau peringkat awal. Saya ada cerita tak? Yang saya pergi sembahyang Jumaat bukan minggu lepas, minggu sebelum pada tu. Okay? 2 minggu sudah pergi sembahyang Jumaat. Saya tengok, saya tu memang tempat saya tu memang selalu situ lah saya duduk. Tiba-tiba ada orang lain duduk tepi tu. Lepas tu tengok ada kaki bersandar. Kaki dia bersandar pada dinding. Saya tengok dia duduk. Oh, kaki palsu. Okay, saya duduk, saya tak bergerak. Saya duduk tu sampai selesai solat, sampai selesai Ba'diyah semua dah selesai. Okay. Habis, dia baru nak pakai kaki. Nak pasang kaki dia. Saya tanya dia, minta maaf. Kenapa dengan kaki? Adakah kemalangan? Orangnya lebih kurang 50-an, awal 50-an. Kenapa dengan kaki? Dia kata, kaki dia kena jangkitan kuman. Peringkat awal, dia ingat biasa-biasa je, dia sapu-sapu minyak gitu je. Tapi bila pergi dah tu, dah teruk, dah gangrene, jadi kena potong. Potong sampai ke lutut lah. Jadi, kita nak kena faham, atom ini tidak menyediakan ubat. Tetapi sebagai satu kaedah untuk mempertingkatkan kita punya tahap kekuatan kita punya sistem imun. Kalau kita tengok orang kat luar, tapi saya akan pergi sembahyang Jumaat, saya pakai mask juga sebab terlampau ramai kan. Tapi kalau kat luar, ramai lagi yang pakai mask. Ramai yang pakai mask. Saya kalau kat masjid, saya pakai lah sebab saya tak tahu orang sebab duduk dekat. Kalau kat luar tu, jarang duduk dekat. Jauh, jadi jangan pakai mask. Tapi kita punya tiger mushroom. Yang mana orang boleh, yang post-COVID, boleh mendapat manfaat daripada pengambilan tiger mushroom. Okay. Tiger mushroom. Okay. Okay. Lepas tu, saya biasa saya hantar ni. Saya hantar ni. Mesej ni saya hantar. Ini memang saya punya format. Hantar. Okay. Suruh dia lari website, bla bla bla. Kalau suruh dia, kalau nak install apps, Android macam mana, iOS macam mana, bla bla bla. Lepas tu suruh dia tukar isi kalau dia nak, kan. Kadang-kadang kalau kita banyak-banyak tak sempat nak cari mana lokasi dia. Lagipun contoh, kalau pergi sebut Ipoh ada berapa banyak isi. Johor Bahru ada berapa banyak isi. Kadang-kadang kita letak tu kita tak tahu itu dekat ke tak jauh dengan rumah dia, kan. Kadang-kadang saya ambil ikut postcode. Tapi postcode pun ada 2-3 lagi yang ikut postcode. Mana yang paling dekat tak tahu, kan. So inilah. So ini kita bagi. Dan sambil itu kita beritahu jangan tukar password. Okay. Alright. Ini yang kita bagi. Jadi bila kita follow up, follow through ni semua, kita kena ingat tentang hukum ABC.
Okay, hukum. Saya pernah cerita pada sebelum ni, orang lain pernah cerita dulu, tapi saya nak ulas sekali lagi. Pentingnya hukum ABC ni. Sebab ada orang tak faham. Mesti ramai yang tak faham tentang hukum ABC. Okay. Kita guna hukum ABC ni bila kita memerlukan bantuan daripada sponsor, daripada upline lah. Daripada upline. Kita nak bantuan daripada upline. Jadi, masa tu kita kena guna. Kena sentiasa patuh agar ianya berkesan dan beri manfaat. Okay. Dalam hukum ABC, dia ada 3 pihak. Nombor 1, A itu advisor, penasihat. Biasanya ini upline lah. Ataupun orang yang lebih mahir daripada kita. Sebab itu kita perlu bantuan dia. Kemudian ada B, bridge. Itu kita lah. Penghubung. Penghubung antara advisor dengan C, customer. Itu penghubung. Okay, penghubung. So, siapa yang kena buat dulu kerja ni? Yang buat kerja dulu ialah B. So, B ni dia kena berhubung dengan customer, dengan C. So, dia kena mengumpulkan maklumat C. Okay, berdasarkan FORMHD. Ada maklumat family dia, occupation dia, pekerjaan dia, dia punya recreation dia, macam mana rekreasi dia, kemudian keadaan kewangan dia, kemudian status dia dalam masyarakat, kemudian dia punya health dia, kesihatan dia, kemudian dia punya desire, keinginan dia. Kita tahu. Kemudian, kita kena sampaikan maklumat ni kepada A awal-awal. Awal-awal kita sampaikan. Dan juga, kita kena maklumkan kepada C bahawasanya nanti kalau saya datang, kita akan bawa upline kita. Lepas tu kita tahulah sikit latar belakang upline kita ni, siapa dia ni, bla 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 bla, semua cakap. Jadi, bila B bagi info tu, sampai kat maklumat yang dapat tu kepada A akan buat kerja. Dia akan memberikan penerangan dan fokus kepada keperluan C. Sebab bila kita pergi macam ni, kita tak boleh ambil masa orang terlalu lama. Nanti orang akan bosan. Dia mula dah buat menguap lah itu dan ni. Dia nak tahu bab benda tu. Jadi biar fokus, biar bersasar. Apa masalah dia? Sebab tu B ni mainkan peranan yang amat tinggi. Sangat tinggi. Okay. Now, bila kata proses ni dah berjalan, dah menjadi, A dah boleh bantu B untuk close C untuk jadi ahli, mungkin C ada kawan. Mungkin dia ada kawan pula lagi. Jadi kalau C ni ada kawan, maka C akan bertindak sebagai B. Dia boleh ambil A asal ataupun B ni jadi A pula. Boleh. Okay. Dan begitulah seterusnya proses ni. Dan B ni, dia kena cepat belajar supaya dia boleh jadi A. Jadi dia cycle tu akan pergi berputar gitu. Jadi, dan bila kata manfaat betul, memberi kesan manfaat ni, ialah pada waktu itu, B tidak seharusnya buka mulut banyak sangat. Cakap perkenalkan, lepas tu biar A ni bercakap dan B sekadar menyetujui. Betul, betul. Kadang-kadang B ni pula dia pula bercakap. Jadi A-nya pula ni. Akhirnya closing pun tidak. Kalau B ni dah cakap, tak perlulah A, dia je lah. Buat one to one. Jadi kita kena hargai. B kena hargai masa yang diberikan oleh A untuk closing. Tujuan ni ialah untuk closing supaya bukan closing setakat member. Ini bukan closing setakat member. Ini closing supaya dia ni, C ni teruja-uja daftar-daftar masa tu, terus order barang. Sebab itu A ni, dia nak kena fokus. Kalau dia tahu C ni ada masalah, selalu batuk-batuk, A akan terus tekan pasal TMM. Mungkin A ni boleh bawa satu, dia bagi sampel satu, rasa masa tu. Kalau dia batuk-batuk, tengok berhenti tak berhenti batuk. Contoh,
Sebab tu kena fokus. Jadi B ni, kalau ada perlukan bantuan, make sure you dapatkan maklumat. Kalau pergi, baru nak tercari-cari, C dia cakap apa ni. Jadi kita biar fokus. Bila fokus satu pada satu, jangan cerita lain lah. Cerita fokus tu. Lepas tu closing. Lepas tu nak maklumat selanjutnya, baru cerita. Selepas dia order. Okay? So faham Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Jangan malu. Sebab saya difahamkan, ada yang ikut. Okey, tak apa. Nanti saya bagi. Saya tak ada masalah slide-slide ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, semoga kita berjaya. Alright, kita semua berjaya. Jadi, nak slide, saya akan share kat sini. Okey, baik. Baik, macam mana? Sekejap. Komputer. Okey. Dan. Okey. Kami material. Tu saya share dah slide tu. Siapa ni boleh ambil lah. Slide. Okey. So sekarang saya buka pada soalan jika ada. Saya tengok Umirus malam ni dia ada meeting lah. Dia tak dapat nak share pasal produk. Dia tak dapat nak share pasal produk. Tapi kalau ada sesiapa nak share pasal produk, silakan. Kalau ada sesiapa nak share pasal produk. Okay. Ada siapa nak share pasal produk? Okey. Saya tunjuk satu. Ni saya tunjuk yang macam mana saya buat tu lah. Yang screenshot tu saya tapik kat sini. Kemudian bila dapat tu saya tapik kat sini, taruh ni. Jadi ada. Kemudian kat bawah ni saya taruh siapa yang daftar, bila daftar. Okay. Bila daftar, taruh. Semua taruh tarikh, apa semua ada kan. Okay. Ni ada siapa saya daftar. Okay. Daftar. Jadi saya ada rekod. Saya buat ni daripada tahun 2020 lagi. Jadi saya ada rekod. Sebab dia yang mana expired tu, saya tanya. Bila nak benda, saya tanya. Maklumat sama lagi ke? Dia kata sama. Saya daftar je lah ikut alamat tu. Ini bila daftar orang global, luar negara. Dia je lain. Dia macam ni. Ini saya tambah je lah. Sebab dia keluar ada sikit je ni je. Okay. Jadi lebih mudah kalau kita buat macam tu. Okay. Macam saya kata lah. Benda ni, kalau kita nak buat, kita anggaplah ini sebagai bisnes kita sendiri, maka kita boleh manage. Sebab tu saya ada data-data ni banyak banyak Tapi kita kena, istilahnya, kena jujur. Mana ada IC orang, ada nombor IC orang, janganlah menyeleweng. Dan bila kita bagi submit ke Atomy pula, Atomy ada PDPA dia. Dan dia punya lesen PDPA pun diperbaharui. Ada masalah. Okey.
Ada soalan lain? Atau ada siapa nak share? Saya share kat chat ni lah. Dekat chat ni ada. Ha. Tak ada. Oh, belum ada. Tu. Okey. Tu. You're up next, okay? Now Ah. here's the thing. Now you already got 200, okay? Dapat tak? Boleh dapat? Nampak lah. Okey. Kira tadi saya bawa situ, bawa dia belum tu. Okey, sekarang ada. Kiri atau kanan, tu je. So, kita kena balik pada fundamentals. Walaupun kita dah lama dalam ni, tapi kita kena balik pada fundamental supaya kita buat silap. Kita buat silap. Jadi, seorang ujung sana, seorang ujung sini, bila nak berpakat, nak beli bundle tu, tak boleh. Sebab bukan semua orang mampu untuk beli bundle ni. Bukan semua orang mampu untuk beli bundle. Jadi, kalau kita boleh share, memang harga bundle sangat-sangat murah. Sangat murah. Okay. Sebab, bayangkan kalau misalnya kata, orang yang minat Hemohim, 390 berbanding dengan 355. Banyak tu, RM45 tu kurang dia. Jadi nampak dah dia punya penyimatan. Jadi kita kena ambil kesempatan. Atomy ni dia memang dia prihatin tentang kos. Tentang kos. Dan baru ni siapa cerita, dia beritahu tunjuk kawan tu, Atomy ni tak pernah naik harga pun sejak daripada 2009. Malah dapat kuantiti yang lebih. Contohnya Hemohim lah. Pada harga yang sama. Dan kalau nak bandingkan dengan harga Hemohim keluar sebelum Atomy, harga dia 300% lebih tinggi pada harga sekarang. 1,000 harga dia. Sekotak tu. Dah lah ada 24 je, tapi ribuan ringgit. So, ada siapa nak tanya? Ada siapa nak berkongsi? Nak share? Okey. Untuk makluman ya, mulai pada Ahad ni 25 bulan, kita akan adakan GSMC secara bersemuka. Bersih Bahasa Melayu. Bertempat di Alam Damai Barakah Center. So, kita akan adakan sesi itu selama 8 minggu berturut-turut. Tapi saya rasa tak perlu 8 minggu. 6 minggu cukup. 6 atau 7 lah. Walau bulan puasa pun kita akan jalan. So, kelas bermula pukul 10 hingga pukul 12. Saya akan cover modul GoSales Master Camp dan Dr. Tengku Asmadi akan cover bab motivasi itu. Jadi, siapa yang berminat, sudi-sudilah untuk hadirkan diri. Tapi macam saya katalah, yang betul berminat, maknanya sanggup buat dia punya tugasan. Sebab, sebelum pada ni kita buat, bila saya beritahu tentang tugasan, saya tak tengok pun sama ada anda betul-betul buat dan sponsor pun tak bagi pada saya feedback. Jadi saya tak tahu. Jadi kali ini kita nak anda betul-betul buat. Kalau kata impian tu, nak tengok impian tu. Kita nak tengok cukup besar ke impian tu. Gila-gila tak impian tu. Kalau impian yang tak cukup besar, bila contohlah kita ambil contoh kan. Contoh, apa yang berlaku pada musim PKP. Bila musim PKP, semua orang tak ada kerja. Semua orang tak ada kerja, so masing-masing sibuk dengan Atomy.
Bila sibuk dengan akademik, masing-masing dapat duit. Dapat duit, dapat pendapatan. Ada yang capai mastership dan sebagainya, dapat. Tetapi apabila selepas habis PKP, masing-masing dapat balik bekerja. Bekerja, so ada yang dapat lebih pada apa yang dia dapat daripada waktu dengan akademik waktu PKP. Ada yang mungkin sama. So mereka pun berhenti buat akademik punya bisnes ni. Jadi di sinilah masalahnya, sebab dia buat mula-mula tu nak tampung kehidupan kerana tak ada pekerjaan waktu PKP. Jadi selepas dapat tu, so dia okey, tak payah. Sebab tu Pak Hangin nak, kalau boleh, semua orang bercita-cita untuk menjadi Imperial Master. Jadi bila nak jadi Imperial Master, dia tolak tepi dah. Apa cabaran-cabaran, apa halangan-halangan, apa penolakan, tolak tepi. Just go next. Okay. Saya malah nak ceritalah, ada satu company tu, sekarang ni dah ke siasatan bawah AMLA pula. Atomy ni tak ada. Sebab kita bukan ada bisnes macam tu. Sebab tu kita kena hati-hati. Jadi, Atomy ni sistem dah terbukti. Apa yang Pak Anggil ceritakan tahun 2009 dulu, sekarang dah menjadi realiti. Dah ada 13 orang Imperial Master kot. Ada 13 orang. Di Malaysia dah ada 4 orang Crown Master. Satu langkah lagi untuk ke Imperial. Jadi, ini bukan sesuatu yang angan-angan. Tapi macam saya cakap pada setengah orang, impian kalau tidak ada tarikh, tak ada sasaran, itu angan-angan. Kita tak nak angan-angan. Kita nak impian, maknanya ada tarikh, sasarannya bila kita nak capai. Betul. 10 tahun Imperial Master, tapi interim. Bila Sis Masternya, bila Diamondnya, bila Sharon Rose, bila Star, bila Royal, bila Crown, dan bila Imperial. Jadi kalau kita ada sasaran, ada jadual, ada roadmap kita, maka kita akan bertekad, berusaha, membuat plan tindakan mengikut jadual yang kita ada tu. Sebab tu saya dah taruh. Dah lekat dinding, payah nak buka lah. Saya dah taruh. Saya punya penyataan yang saya akan capai Leaders Club. Saya nak Leaders Club tu sebelum pergi ke Star. Sebab apa? Sebab pergi Star, dia belum tentu lagi ada pendapatannya yang stable. Tapi bila Leaders Club tu makna pendapatan tu dah stable, dah kukuh. Lepas tu kita nak Leaders Club. Leaders Club. Okay? Right. Ada lagi? Ada sesiapa nak berkongsi? Ada siapa tak ada orang cakap? Ada seorang cakap mana ni? Kita patutnya two-way communication. Ada yang cakap. Ni seorang cakap tak sedap juga. Dah tak ada. Cukuplah setakat itu buat malam ni. Kepada yang nak turun ke KL untuk Science Academy, semoga selamat sampai. Hati-hati di jalan raya. Dan semoga mendapat manfaat daripada perkongsian daripada semua pembentang-pembentang. Cukup sekadar itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita semua berjaya di akademi. Aja. Bye. Okay. 3, 2, 1.
off.